Pertemuan ahli lembaga penasihat GISB Holdings bersama Yang di-Pertua Negeri Melaka membuka kerjasama yang lebih akrab. Pengislaman saudara baru di GISB Holdings Cawangan Kelang. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Khairi Syafi'i dan saya Umar Abdul Aziz di dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. Islam laksana sebatang pohon. Apabila sempurna pelaksanaan Islam oleh seseorang hamba Allah bermula dari iman sebagai akarnya, maka lahirlah peribadi mulia umpama bunga kepada pohon tersebut. Untuk itu, pucuk pimpinan GISB Holdings sangat menitik beratkan pembangunan insaniah terhadap staf syarikat dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat dengan mempamerkan Islam sebagai agama kasih sayang yang menjadi kunci perpaduan sejagat. Baru-baru ini, para ahli lembaga penasihat GISB Holdings telah membuat kunjungan hormat dan menziarahi kenalan serta melawat premis perniagaan GISB Holdings di negeri Melaka. Mari sama-sama kita saksikan laporan khas yang disediakan. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah, pada 3 Ogos 2020 telah berlangsung program kunjung hormat ke pejabat tuan yang terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Tan Sri Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam oleh ahli lembaga penasihat GISB Holdings. Ini adalah merupakan kunjungan hormat yang pertama setelah beliau dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Melaka pada 4 Jun 2020 baru-baru ini. Yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, pengerusi lembaga penasihat, dan Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten, Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings telah mengetuai kunjung hormat tersebut, disertai oleh beberapa orang ahli lembaga penasihat GISB Holdings yang lain, iaitu Yang berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid, Yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad, Yang berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman, Yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin, dan Yang berbahagia Tuan Azral Muhammad Nur serta rombongan. Pertemuan yang mengambil masa sekitar 1 jam 15 minit itu berlangsung dengan penuh harmoni dan kasih sayang. Tuan yang terutama berkenan mendengar berbagai perkembangan GISB Holdings di dalam dan luar negara. Beberapa perkara juga telah dibincangkan seperti bagaimana menggiatkan lagi aktiviti pertubuhan yang dinaungi, iaitu dunia Melayu, dunia Islam, cadangan-cadangan untuk memajukan aktiviti ekonomi dan kemasyarakatan khususnya di negeri Melaka dan lain-lain lagi. Sesi kunjung hormat berkenaan diteruskan ke Pejabat Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Beliau yang telah lama mengenali syarikat GISB Holdings dan mempunyai hubungan rapat dengan Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten melahirkan rasa gembira atas kedatangan para ahli lembaga penasihat GISB Holdings ke pejabatnya. Beliau yang sentiasa mengikuti perkembangan semasa syarikat GISB Holdings telah memberikan berbagai cadangan bagi menambah usaha dalam memberi khidmat kepada masyarakat serta mendoakan agar GISB Holdings akan lebih maju di masa akan datang. Siri program kunjung hormat ahli lembaga penasihat GISB Holdings berakhir di Pejabat Ketua Menteri Melaka Yang Amat Berhormat Datuk Sulaiman bin Mat Ali. Kehadiran para ahli lembaga penasihat GISB Holdings disambut sangat mesra oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Beliau yang sebelum ini pernah bertemu dengan Yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan beberapa ahli lembaga penasihat GISB Holdings yang lain telah sempat membincangkan hal-hal berkaitan pembangunan masyarakat kini khususnya di negeri Melaka serta peranan yang boleh dimainkan oleh pihak GISB Holdings khususnya dalam program pembangunan ekonomi fardu kifayah melalui pembangunan modal insan. Semoga pertemuan ini memberi sebanyaknya kebaikan untuk pembangunan agama, bangsa dan negara ini. Pada 4 Ogos 2020 keesokan harinya, satu lawatan ke Melaka Halal Hub oleh ahli lembaga penasihat GISB Holdings yang juga diketuai oleh pengerusi lembaga penasihat Yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten selaku Ketua Pegawai Eksekutif telah berlangsung di Pejabat Melaka Halal Hub di Serkam, Melaka. Melaka Halal Hub merupakan pusat industri halal pertama di Malaysia. Usahawan yang berada di Melaka Halal Hub beroperasi dalam mengeluarkan produk-produk halal. Melaka Halal Hub berperanan sebagai anchor dan memberi tunjuk ajar, latihan dan bimbingan secara Islamic Manufacturing Practices IMP serta peluang pemasaran dan pekerjaan kepada usahawan yang akan bertanggungjawab dari aspek pengeluaran produk halal.
Program lawatan ini bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan sekaligus bagi meninjau projek-projek serta ladang yang dicadangkan untuk GISB Holdings usahakan. Lawatan kali ini dimulakan dengan pembentangan oleh Encik Amir Ali selaku Ketua Pegawai Eksekutif Melaka Halal Hub berkaitan projek dan usaha-usaha yang mereka jalankan. Sepanjang pertemuan, pelbagai cadangan dan idea telah dikemukakan oleh kedua-dua pihak berkaitan menghasilkan produk-produk halal yang lebih meluas. Yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali juga sempat memberi penekanan berkaitan pembangunan insan yang merupakan modal utama umat Islam dalam hendak memulakan perniagaan dan juga tentang perspektif halal itu sendiri yang merangkumi di dalam seluruh aspek kehidupan seorang Muslim bukan sekadar makan dan minum sahaja, yang mana itulah yang dilagangkan oleh GISB Holdings. Selain itu, Yang Hormat Datuk Loman Hakim Forten turut diberi kesempatan untuk membuat perkongsian tentang syarikat GISB Holdings khususnya di bahagian penyiaran yang dikenali sebagai Ikhwan TV, yang mana tayangan beberapa produk Ikhwan TV turut dilakukan. Seterusnya, para ahli lembaga penasihat telah dibawa melawat beberapa kilang, antaranya kilang kuih tiaw dan kilang frozen food milik GISB Holdings dan beberapa kilang di bawah kelolaan Melaka Halal Hub. Juga beberapa bangunan premis yang dicadangkan untuk GISB Holdings menambah perniagaan di sekitar Melaka. Lawatan diakhiri di sebuah ladang milik Jabatan Pertanian. Tanah yang berkeluasan 17.2 hektar bertempat di Sungai Buloh, Alur Gajah. Dalam usaha untuk memperbanyakkan lagi ladang-ladang pertanian milik Bumi Putera Islam, pihak Jabatan Pertanian sangat memberi kepercayaan kepada GISB Holdings untuk mengusahakan ladang tersebut, yang mana mereka telah melihat bagaimana GISB Holdings telah membangunkan ladang-ladang seperti ini di beberapa tempat di seluruh dunia. Semoga perhubungan ini dapat memartabatkan lagi ekonomi umat Islam, khususnya industri halal di tanah air Malaysia dan di seluruh dunia. Yang berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pembela Ummah sentiasa mengajak para remaja untuk bersungguh-sungguh memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Maka pada 7 hari bulan Ogos yang lalu, Remaja Pembela Ummah Temerloh telah turut sama menjayakan operasi kebersihan dan keceriaan bertempat di Masjid Seri Semantan, Temerloh, Pahang. Para remaja pembela ummah Temerloh didorong untuk turut berfikir dan merancang agar boleh menjadi role model kepada masyarakat. Pada 7 hari bulan Ogos, Remaja Pembela Ummah Temerloh dengan kerjasama Jawatan Kuasa Masjid Seri Semantan Temerloh mengadakan program Hikmat Masyarakat, iaitu membantu pihak masjid membuat operasi kebersihan. Seramai 5 orang RPU terlibat dalam membantu dan melaksanakan kerja-kerja tersebut. Pihak Jawatan Kuasa Masjid sangat berterima kasih kepada RPU kerana sudi untuk membantu menceriakan kawasan masjid. Semua ini berlaku atas panduan Yang Berbahagia Tuan Hazani Ni Muhammad yang terus memastikan agar menjadi sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Allah mampu memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Alhamdulillah, pada 21 Julai baru-baru ini, seorang saudara baru telah diislamkan di Kafe Ikhwan Klang. Majlis Pengislaman Encik Tan Teck Yong itu turut dihadiri isterinya Puan Nur Izzatul yang telah memeluk Islam pada September 2018, juga diislamkan oleh wakil GISB Holdings di sini. Bahkan nama Islam beliau telah dihadiahkan sendiri oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin. Setelah mengangkat syahadah, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin telah menyampaikan sedikit tazkirah dan memberikan nama baharu iaitu Abdul Hanan yang membawa maksud hamba Allah yang penyayang. Selain itu, wakil GISB Holdings turut menghadiahkan barangan produk Ikhwan dan juga sebiji kopiah Ikhwan kepada Encik Abdul Hanan sebagai meraikan pengislaman tersebut. Wakil dari sektor dakwah dan mu'allaf GISB Holdings akan membantu beliau dalam urusan pendaftaran pengislaman serta perkahwinan semula mengikut syariat Islam. Turut serta untuk membantu adalah Cik Nur Iman yang sebelum ini telah diislamkan oleh wakil GISB Holdings serta namanya diberi sendiri oleh Datuk Ibu Khadijah Am. Kafe Ikhwan Limpahan Kasih telah dirasmikan pada 23 hari bulan Julai 2020 yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin selaku pengarah zon GISB Holdings Selangor dengan diiringi oleh Tuan Khabab Halidan yang merupakan Ketua Setiausaha di sana. Perasmian ini diadakan bersempena dengan hari kelahiran Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin yang jatuh pada 20 Julai 1967. Majlis bermula dengan acara memotong reben dan juga lawatan sekitar dalaman premis. Seterusnya, Yang Berbahagia Tuan menandatangani plak perasmian sambil diiringi selawat bagi memberkati majlis tersebut. Kos keseluruhan pembangunan Kafe Limpahan Kasih adalah sekitar RM100,000 dengan bantuan tenaga mahir GISB Holdings.
Kafe Limpahan Kasih telah mula beroperasi sepenuhnya pada 14 Julai 2020 menjadikan kompleks latihan Limpahan Kasih ini mempunyai 6 unit kemahiran bagi latihan pelajar di sini. Antara kemahiran lain adalah pusat rawatan muslimah yang merupakan rumah pantang serta penjagaan bayi, bakery yang menyediakan pelbagai jenis bakery dan kek, butik jahitan, juga minimart serta pelbagai aktiviti lain. Semoga dengan perasmian Kafe Limpahan Kasih ini terus berdatangan tetamu ke sini agar ekonomi Islam terus berkembang. GISB Holdings kini giat menjalankan kerja-kerja pelarasan papan tanda di semua premis-premis. Terbaharu, beberapa buah premis telah menukar kepada papan tanda tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Korporat Visual Language CVL GISB Holdings yang mempamerkan ciri korporat syarikat. Bagi menyahut hasrat Yang Hormat Dato' Lokman Hakim Fortan, Pusat Perniagaan Ikhwan Subang telah menaikkan 2 papan tanda bagi premis Ikhwan Cafe dan Ikhwan Distributor. Pemasangan papan tanda ini telah dibuat pada bulan Julai yang lalu dan diperbuat daripada besi dan polikarbonat yang dipilih sendiri oleh Yang Hormat Dato' Lokman Hakim Fortan. Seiring dengan itu, Kafe Ikhwan Kuala Rompin yang terletak di Bandar Baru Kuala Rompin, Pahang juga telah menggantikan papan tanda lama kepada yang baru. Pemasangan tersebut telah dilakukan pada sebelah malam bagi mengelakkan gangguan operasi kafe dan lalu lintas kenderaan. Seramai 4 orang remaja pemilik rumah telah terlibat dalam proses pemasangan tersebut. Unit penternakan GISB Holding Cawangan Rawang yang mengusahakan ternakan lembu dan kambing telah hadir ke Pejabat Perkhidmatan Veterinar bagi membuat permohonan pendaftaran pada 13 Ogos 2020 yang lalu. Menyusul di sebelah petangnya pula lawatan tidak rasmi ke Dusun Ta'an oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kuala Kubu Baru. Menurut Encik Faiz yang merupakan wakil pegawai jabatan tersebut, aktiviti penternakan di Dusun Ta'an yang baru berjalan kira-kira 6 bulan ini perlu mendapatkan kelulusan pendaftaran dalam kadar segera. Justru beliau yang diiringi pembantunya datang untuk menyampaikan hikmat nasihat menerusi perbincangan dua hala antara kedua-dua pihak. Pelbagai tunjuk anja diberikan seperti mengambil kira sudut kebajikan haiwan ternakan, infrastruktur kandang untuk kapasiti minima setiapnya iaitu sebanyak 10 ekor, kaedah rawatan penyakit, sistem kumbahan najis dan beberapa faktor lain yang menurut beliau perlu melalui proses naik taraf dan dinilai semula bagi memenuhi syarat kelayakan permohonan. Di hujung perbincangan, Encik Faiz dan rakannya turut mempelawar GISB Holdings untuk ikut serta dalam penglibatan kursus haiwan ternakan yang bakal dianjurkan pada tahun depan. Encik Reza Mahar mewakili GISB Holdings dan unit penternakan telah berpeluang menghadiahkan sedikit buah tangan sebagai tanda berterima kasih atas kerjasama berkenaan. Alhamdulillah, pendaftaran tersebut mendapat kelulusan yang dihantar melalui aplikasi WhatsApp dari pihak Jabatan Veterinar dan perlu diperkemaskan lagi mengikut syarat yang telah ditetapkan sebelum membawa masuk haiwan-haiwan ternakan. Adalah menjadi hasrat mantan pengarah GISB Holding Cawangan Rawang yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, wakil pengarah yang berbahagia Tuan Hasnan, ketua muslimah GISB Holdings yang berbahagia Puan Ibu Dr. Gina Puspita Nasiran agar Dusun Ta'an dapat menjalankan aktiviti penternakan dan pertanian ini melalui sektor penternakan dan peladangan syarikat sebagai usaha fardu kifayah kepada masyarakat. Atas panduan dari yang berbahagia Tuan Hasanini Muhammad, GISB Holdings Pahang telah menerima sebuah bot yang dibawa dari Pusat Latihan Remaja Pemilik Umah Labu Lanjut di Villa GISB Holdings Berseram. Bot fiber tersebut boleh memuatkan 3 orang dewasa dalam satu masa. Selain itu, sebuah kenderaan Lasa All-Terrain Vehicle ATV dengan enjin berkapasiti 130cc menggunakan petrol dan transisi manual. Ianya bagi menambahkan aset di villa yang sedia ada, menjadikan kesemuanya berjumlah 2 buah ATV, 3 buah bot fiber dan 3 buah kayam. Begitulah jiwa pemimpin yang sentiasa memikirkan kebajikan staf di zon Pahang agar terhibur dan pandai bersyukur serta malu kepada Tuhan yang memberi segala-galanya untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Memetik sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain, menjadi dasar bagi memenuhi kehendak masyarakat yang ingin mencari makanan halal. Sehubungan itu, Abati Bakehouse yang merupakan salah satu anak syarikat GISB Holdings telah mengeluarkan sebuah food truck pada 30 Julai 2020.
Food truck yang dikeluarkan atas hasrat yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif itu menjadi salah satu perkhidmatan di tengah masyarakat. Kenderaan model Isuzu itu telah diubah sesuai di bahagian dalaman serta sedikit tambahan barangan bagi kegunaan berniaga. Food truck ini akan ditempatkan di Ikhwan Bakery yang bakal dibuka oleh Abati Bakehouse di Saujana Rawang, Selangor. Ini merupakan pendekatan GISB Holdings dalam membantu masyarakat bagi menyediakan makanan yang halal, bersih dan suci. Restoran Generasi Harapan Corner atau nama singkatannya GH Corner menerusi cabangnya di Bukit Beruntung, Rawang telah membeli sebuah motosikal untuk difungsikan sebagai pengangkutan khidmat penghantaran makanan atau food delivery kepada pelanggan yang memesan makanan secara atas talian. Urusan pembelian motosikal keluaran Modenas model Chris MR2 tersebut dilakukan sebagai menyahut hasrat mantan pengarah zon yayasan yang berbahagia almarhum Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, wakil pengarah yang berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid dan ketua muslimah GISB Holdings yang berbahagia Puan Ibu Dr. Gina Puspita Nasiran bagi melengkapkan prasarana khidmat masyarakat melalui sektor perniagaan. Ia dikhususkan bagi restoran GH Corner Bukit Beruntung dengan tujuan memenuhi kehendak dan memberi keselesaan kepada para pelanggan yang hanya berkesempatan untuk memesan makanan dari rumah tanpa perlu berkunjung ke restoran. Sementara itu, turut dibeli ialah kelengkapan 3 buah beg penghantaran makanan sebagai pelengkap pakej food delivery tersebut. Untuk berita selanjutnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Muashubuddin dalam Ikhwan News Indonesia. Segala hal yang dibangunkan oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah di Indonesia memberikan kesan pada masyarakat di sini. Berbagai pembangunan, kemajuan dan penerokaan yang GISB laksanakan menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk berdatangan mengenali GISB secara lebih dekat dan belajar dengan GISB. Berikut laporan selengkapnya. Apa yang dibangunkan oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah di Sentul, Bogor terus dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan di kota-kota di Indonesia. Salah satu dari tetamu yang datang adalah Dr. Bejo Santoso, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebelum kepergian yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, beliau sempat bertemu dan meminta panduan dari yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, terutamanya dalam bab pembangunan insaniah. Yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah kemudian mempelawak untuk Dr. Bejo menziarahi GISB di Sentul. Pada satu kesempatan, beliau juga meminta yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah mengadakan program secara online untuk tim kepimpinan Unisula. Dr. Bejo Santoso bersama rombongan seramai 19 orang yang terdiri dari para wakil rektor dan tim kepimpinan Unisula telah berkunjung ke GISB Sentul pada tanggal 11 hingga 12 Agustus 2020. Rombongan bermalam di Villa GISB di Sentul. Di sinilah mereka melihat pelaksanaan sistem hidup Islam yang dipandukan oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan membuat mereka sangat terkesan, termasuk hal kemesraan pihak GISB dalam melayan tetamu. Selama 2 hari keberadaan rombongan di Sentul, mereka telah dibawa melawat ke premis-premis di sini. Di antaranya premis-premis di sekitar Pasar Sentul City, yaitu Bakery Ikhwan, Apotik dan Klinik Ikhwan, Bucer Ikhwan dan Galeri Ikhwan, serta menikmati hidangan di GH Corner. Dilaksanakan juga lawatan ke Kilang Songko Ikhwan, Wadi Barokah, Wadi Harapan, dan lahan sawah serta Taman Makmur di Muara Bogor. Walaupun secara tidak resmi, Unisula telah cukup lama melaksanakan banyak kerjasama dengan GISB. Seperti pelaksanaan motivasi solat beberapa kali, pelaksanaan pengisian-pengisian bagi para pimpinan. Namun atas keseriusan Dr. Bejo Santoso untuk belajar dengan yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, beliau berhasrat agar kerjasama diikat oleh MOU. Pada kunjungan ke Sentul ini, beliau juga membawa tim legal dan tim khas yang mempersiapkan MOU. Penandatanganan MOU dilaksanakan di Villa GISB di Sentul. Dilanjutkan pemberian cenderahati dari kedua belah pihak. Dr. Bejo berhasrat untuk belajar dalam setiap hal yang GISB lakukan. Bahkan bersedia untuk menghantar mahasiswanya untuk praktikal pada GISB. Beliau juga mempelawat GISB untuk menggunakan makmal mereka untuk mengkaji hasil-hasil kajian GISB. Mulai saat ini sudah ada kerjasama MOU untuk hal-hal bagaimana berekonomi, bagaimana bermuamalah, bagaimana mengembangkan
kehidupan bertetangga, membina rumah tangga, membina masyarakat. Ini kita akan uji coba, akan riset, kemudian kita akan publikasikan dalam kaitannya untuk inovasi, sehingga ke depan antara Unisula, GISBH ini yang sama-sama mempunyai visi untuk bagaimana peradaban kehidupan Islam ini bisa berjalan. Tetamu lainnya yang berkunjung adalah mantan Wakil Bupati Bogor tahun 2008 hingga 2013, Bapak Karyawan Fatur Rahman, bersama istri beliau mantan ahli parlemen daerah Bogor. Kedatangan beliau adalah hasil promosi kenalan GISB dari Kementerian Pertanian, yaitu Bapak Dadi. Bapak Dadi ingin GISB dikenali oleh ramai kalangan agar apa yang GISB laksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat secara meluas. Kini Bapak Fatur Rahman mula menggeluti bidang pertanian. Ketika ditayangkan profil GISB, beliau menyatakan bahwa apa yang GISB laksanakan adalah hal yang dia baru mau laksanakan. Beliau juga sangat bersetuju bahwa apa yang GISB lakukan tepat, yaitu memulai segalanya daripada pembinaan hati. Di antara premis yang dilawati adalah GH Corner, Bucer Ikhwan, dan Bakery Ikhwan. Semoga dengan tetamu yang datang membawa rahmat akan menghapuskan segala dosa-dosa kami. Sistem cara hidup Islam di berbagai bidang yang sedang dibangunkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah semakin menyentuh hati masyarakat sehingga tertarik untuk melihat secara lebih dekat. Alhamdulillah, pada tanggal 1 Agustus 2020, Bandar Wadi Ukhuwah Pekanbaru telah dikunjungi tetamu yaitu Bapak Hendar beserta istrinya Ibu Neti. Bapak Hendar adalah mantan pegawai di syarikat Chevron. Beliau juga melaksanakan kegiatan bertani dan beternak ayam, sementara istrinya Ibu Neti adalah seorang pelukis yang rapat dengan istri Gubernur Riau. Kedatangan tetamu disambut di ruang ITV untuk menyaksikan tayangan profil GISB dan tayangan lainnya. Tetamu sangat merespon positif dan menyambut baik cara hidup Islam yang dibangunkan oleh GISB, utamanya dalam hal pembangunan insan yang menjadi tapak terbangunnya material. Kemudian tetamu diajak melawat beberapa premis dan seterusnya melihat aktivitas di pertanian Wadi Abuya. Pak Hendar beserta istri sangat tertarik dan beliau akan mengajak kawan-kawan yang lain untuk datang. Beliau juga mempunyai sekolah yang mempelajari pertanian, tapi tidak tahu bagaimana mau memulai sedangkan lahan sudah disiapkan. Oleh itu beliau mau belajar dengan GISB. Tetamu dihidangkan dengan hasil pertanian dan turut dihadiahkan untuk dibawa pulang. Semoga atas keberkatan Islam dapat semakin dilihat indah. Pada kesempatan yang lain, ada juga para tetamu yang datang ke premis GH Corner Pekanbaru. Tetamu ini merupakan keluarga besar salah seorang staf GISB. Setelah menjamu selera dan menyaksikan tayangan profil GISB, para tetamu mengatakan bersyukur dapat mengetahui GISB secara lebih mendalam. Ada juga di antara mereka merespon dengan sebak dan berkata, inilah sebenarnya Islam. Kami sangat sedih anak sudah besar tapi disuruh solat saja sangat susah. Begitulah hebatnya Islam yang diwujudkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, bukan hanya menjadi tempat makan dan menjamu selera, tapi ia juga menjadi tempat bersilaturahim, mendapatkan ilmu dan menimba pengalaman. Moga dengan keberkatan hubungan silaturahim ini akan semakin lebih erat dan bermanfaat untuk Islam. Nah, di sini kita lihat bahwa global Ikhwan ini lebih terorganisir supaya bisa memberdayakan, memberikan lapangan pekerjaan, kemudian mengarahkan, kemudian generasi muda lebih bisa dijaga moralnya. Kita tahu sekarang ini zaman dekadensi moral, tapi dengan adanya wadah ini tentu akan lebih membuat Islam itu lebih terjaga, di mana generasi muda yang akan melanjutkan itu tentu modal buat kita. Alhamdulillah, berkat baginda Rasulullah SAW telah datang Kepala Staf Resort Militer Jayapura, Bapak Kolonel Ahmad Fauzi ke GH Corner Papua. Beliau baru bertugas di Papua dan sebelumnya beliau bertugas sebagai pasukan pengawal presiden. Turut hadir juga bersamanya pengusaha etnis Cina beserta istrinya yang merupakan pelanggan setia GH Corner. Ketika tiba di GH Corner, Bapak Kolonel Ahmad Fauzi terus memberikan komentar, belum pernah melihat restoran sebesar dan secantik ini di Jayapura. Beliau juga mengatakan bahwa GH Corner sesuai menjadi tempat menerima tetamu.
bahkan tetamu luar negara yang akan datang saat Pekan Olahraga Nasional nanti. Beliau juga terus menghubungi keluarga dan rakan-rakan untuk mempromosikan GH Corner. Selain menikmati hidangan, beliau juga bertemu wakil GISB dan berbincang hal-hal berkaitan dengan keadaan Papua. Beliau juga berterima kasih karena melalui GISB, beliau mengenali Ketua MUI di Papua. Ketika disampaikan perkembangan GISB saat ini, beliau turut berbangga dengan pencapaian GISB. Semoga kami semua semakin dapat merasakan kebesaran Allah. Alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah pada tanggal 24 Juli 2020, GISB di Padang telah dikunjungi oleh Ketua Setiausaha Zon dan Timbalan Ketua Setiausaha Zon, iaitu Yang Berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi dan Yang Berbahagia Datuk Tuan Raja Ibadiah Syakur Syahwali beserta rombongan. Yang Berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi dan Yang Berbahagia Datuk Tuan Raja Ibadiah Syakur Syahwali melawat semua premis-premis yang ada di Padang dan memberikan panduan dan teguran kepada setiap staf di setiap premis untuk semuanya dapat ditingkatkan dari masa ke semasa. Selain membuat perjumpaan dengan seluruh staf GISB di Padang, rombongan juga menziarahi para kenalan GISB di sana. Di antaranya adalah Bapa Arif Alboy, Wakil Bupati Sijunjung, yang sudah beberapa kali bertemu dengan Allahyarham Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan Yang Berbahagia Puan Datuk Ibu Gina Puspita Nasiran. Kedatangan rombongan sangat disambut dengan baik dan mesra oleh Pak Boy di pejabatnya. Dalam pertemuan itu, beliau banyak menceritakan pengalaman-pengalamannya yang beliau rasakan sangat menyenangkan ketika bertemu dengan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Begitulah peranan pemimpin yang sangat memastikan setiap masyarakat mendapatkan Allah dan Rasul. Kenalan yang turut diziarahi adalah Rektor Universitas Baitur Rahmah, Profesor Dr. Insinyur Haji Musliar Kasim. Beliau adalah mantan Wakil Menteri Pendidikan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Profesor Dr. Insinyur Haji Musliar Kasim sangat senang dengan GISB dan senang menjamu selera di GH Corner Padang. Beliau juga ingin membantu pertanian GISB di Lembah Berkat Air Dingin. Pada tanggal 4 Agustus, rombongan melanjutkan ekspedisi ke Kota Medan. Dalam perjalanan, Yang Berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi dan rombongan menziarahi makam Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, seorang tokoh ulama Sunni yang sangat memperjuangkan mazhab Syafi'i di tengah-tengah golongan Wahabi yang cukup kuat di Sumatera Barat. Makam ini terletak di daerah Canduang, Bukit Tinggi. Salah seorang lagi kenalan yang diziarahi adalah Dr. Erman, seorang kenalan yang dahulu aktif dalam HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Terima kasih Allah atas segalanya. Semoga Islam semakin terbangun berwibawa di Pulau Sumatera. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami dari Studio Turki Eropah, Balkan, Khorasan, Timur Tengah dan Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Suhail bin Muhammad bersama rakan setugas saya. Saya Muhammad Arif bin Salim melaporkan dari bilik berita Turki Eropah, Balkan, Khorasan, Timur Tengah dan Rusia. Hari Raya Aidil Adha atau Hari Raya Korban yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijrah bersamaan dengan 31 Julai 2020 yang lalu telah dapat disambut bersama oleh warga GISB Holdings yang bertugas di zon-zon yang berada di bawah pimpinan pengerusi eksekutif GISB Holdings yang bahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali. Bermula dari zon Turki Eropah, zon Haramain, zon Mesir dan zon Uzbekistan Rusia. Pelbagai aktiviti telah disusun sebagai pengisian sepanjang hari raya yang amat berkat itu. Atas keberkatan Rasulullah SAW dan keberkatan hari yang mulia ini, jumlah haiwan korban yang telah disempurnakan di semua kawasan adalah sebanyak 66 ekor kambing, 6 ekor lembu dan seekor unta. Moga Allah menerima ibadah korban yang dilaksanakan ini dan menganugerahkan sebesar-besar rahmat dan keberkatan kepada semua yang menjayakannya. Bersempena dengan hari penuh berkat ini, sebanyak 7 ekor kambing termasuk 2 ekor kambing ternakan GISB Holding Istanbul dan seekor lembu seberat 460 kg yang berharga 12,000 Turki lira bersamaan sekitar 8,000 ringgit Malaysia telah disembelih sebagai korban di Villa GISB Holding Istanbul. Sebagai pendedahan dan pengalaman, para remaja diberi peluang untuk melaksanakan sembelihan korban itu secara bergilir.
Selain itu, pada sebelah petang, pelbagai acara menarik telah disusun oleh tim remaja pembela ummah yang melibatkan semua warga dari kalangan dewasa hingga kanak-kanak. Sebuah pentas terapung bersaiz 5x3 meter juga telah dibina untuk menambah seri majlis sambutan kali ini, menambah keceriaan khususnya buat anak-anak. Pentas terapung ini dibuat lebih besar dari yang sebelumnya. Persembahan oleh kanak-kanak tadika hingga sekolah rendah dan permainan sopa-rupa antar hiburan yang disediakan buat anak-anak. Pertandingan all-in-one nasyid, sajak dan lakonan dari kalangan staf dewasa juga telah dapat diadakan bagi mengeratkan hubungan sesama sendiri. Acara pentas tersebut telah diserikan lagi dengan persembahan nasyid dari kumpulan Gema Bairam Al-Fatih. Alhamdulillah, GISB Holdings cawangan Eropah telah diizinkan Allah untuk menyambut Hari Raya Aidiladha kali ini di pelbagai tempat di bumi Eropah yang penduduk Islamnya adalah golongan minoriti. GISB Holdings mempunyai cawangan di London dan Manchester serta di Paris dan Frankfurt. Sambutan tahun ini diadakan di rumah tamu GISB Holdings Paris dengan gabungan staf cawangan GISB Holdings Frankfurt. Sambutan diberkati lagi dengan penyembelihan korban seekor kambing yang dilaksanakan di Douai, sebuah bandar di utara Perancis, kira-kira 205 km dari rumah tamu Paris. Warga GISB Holding Perancis juga telah menerima jemputan khas dari TYT Duta Besar Malaysia ke Paris, Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafar, ke program Aidiladha di kediaman peribadinya di Boulevard Suchet, kira-kira 25 km jaraknya dari rumah tamu Paris. Alhamdulillah, TYT Datuk menyambut delegasi GISB Holdings dengan penuh ceria dan sempat meraihkan jamuan bersama sambil saling bertukar maklumat dan perkembangan berkaitan GISB Holdings dan isu-isu politik semasa. Alhamdulillah, staf GISB Holdings cawangan United Kingdom turut menyambut hari yang mulia ini bertempat di Villa GISB Holdings London dan rumah tamu GISB Holdings Manchester. Rancangan awal untuk berkumpul di London tidak dapat dilaksanakan kerana sekatan rentas daerah yang masih dikenakan di United Kingdom akibat pandemik COVID-19. Bagi warga GISB Holdings Manchester, satu program ziarah telah diadakan ke masjid pertama yang dibina di England, iaitu Masjid Sheikh Abdullah William, seorang tokoh pendakwah Islam turun ke-19 yang masuk Islam setelah mendapat hidayah di Maghribi. Manakala warga GISB Holdings London pula memeriahkan sambutan Aidiladha dengan mengadakan lawatan sambil berdakwah dengan menaiki krus menyelusuri Sungai Thames mengelilingi kota London. Alhamdulillah, krus itu turut melalui kawasan kafe pertama GISB Holdings di Greenwich. Begitulah sambutan Aidiladha yang dapat dilakukan di rantau Eropah yang mungkin sedikit berbeza dari kawasan lain. Namun intipati sambutan Aidiladha yang cuba dihayati adalah tetap sama. Dengan restu yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, pengerusi eksekutif GISB Holdings, merangkap pengarah GISB Holdings Zon Turki Eropah, tahun ini pihak GISB Balkan buat julung kalinya telah menganjurkan program korban di bumi Bosnia dan Herzegovina. Alhamdulillah, program tahun ini telah menerima penyertaan sebanyak 10 ekor kambing dan seekor lembu. Antara peserta ibadah korban kali ini ialah TYT Duta Besar Malaysia ke Bosnia, Tuan Zakri Jaafar, serta isterinya Puan Nur Aini Abdul Rahman dengan masing-masing seekor kambing. Turut mengambil bahagian ialah Puan Emma Noviana, konselor dan Ketua Chanseri Kedutaan Besar Indonesia di sini yang mengambil bahagian seekor kambing. Warga GISB Holdings Zon Haramain telah dapat menyambut Hari Raya Korban tahun ini di Mekah dan Madinah. Sebanyak 38 ekor kambing dan seekor unta telah disembelih sebagai korban dan telah diuruskan secara berperingkat selama 4 hari oleh remaja pembela ummah di Wadi Berkat Datuk Ibu dengan kerjasama staf dari Villa GISB Holdings Mekah turut serta membantu. Unta yang dikorbankan pada hari terakhir tasyrik itu adalah unta yang diternak sendiri oleh GISB Holdings Haramain di Wadi Berkat Datuk Ibu Hudaibiyah. Manakala di Madinah pula telah disembelih seekor kibas dan dilanjutkan dengan aktiviti ziarah silaturahim sesama rakyat Malaysia yang bermastautin di sana. Di kesempatan ini juga telah dimanfaatkan untuk mengenali masyarakat tempatan dengan lebih dekat. Sambutan tahun ini telah diadakan di Wadi Ukhwah Giza yang merupakan salah sebuah premis GISB Holdings cawangan Mesir. Atas keberkatan Rasulullah SAW, sebanyak 6 ekor kambing telah dapat disembelih sebagai korban pada tahun ini. Beberapa aktiviti telah diatur bagi mengisi program seharian ini, antaranya ialah persembahan nasyid, lakonan dan pertandingan tarik tali oleh remaja pembela ummah serta persembahan nasyid dan tarian sufi oleh anak-anak nursery.
Turut disediakan acara menunggang kuda mengelilingi kawasan pedok bagi memberi pengalaman kepada anak-anak menghayati kehidupan Rasulullah dan para sahabat baginda. Alhamdulillah atas panduan para pimpinan syarikat di dalam kemeriahan sambutan ini, persoalan ibadah asas tetap diberi perhatian di mana semua yang hadir dapat menunaikan sembahyang berjemaah tepat pada waktunya. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW, GISB Holdings Zon Uzbekistan Rusia mendapat kepercayaan untuk menguruskan penyembelihan 4 ekor kambing sebagai ibadah korban tahun ini. Ini adalah penyertaan dari beberapa orang kenalan dan keluarga staf GISB Holdings di Malaysia yang ingin turut memeriahkan ibadah korban di bumi Uzbekistan. Pengagihan daging korban juga telah dapat dijayakan khususnya kepada golongan fakir miskin dan yang memerlukan. Begitulah didikan dan bimbingan yang berterusan oleh para pimpinan GISB Holdings ke arah menjadikan seluruh ahli dan staf yang bertugas sebagai sebaik-baik manusia, iaitu yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Pada 27 hari bulan Julai 2020 yang lalu, warga GISB Holding Cawangan Madinah telah menerima berita duka kematian bayi dalam kandungan salah seorang staf di sini. Kandungan yang baru berusia kurang 5 bulan itu didapati tiada pergerakan serta tiada degupan jantung oleh doktor yang menjalankan pemeriksaan ke atas ibunya yang mengadu kandungannya tidak bergerak dalam tempoh yang agak lama. Dengan itu, kandungan disahkan mati dan perlu dikeluarkan segera bagi mengelakkan jangkitan kuman dalam darah. Pada 27 Julai 2020 yang lalu, warga GISB Holdings Cawangan Madinah telah menerima berita duka kematian bayi dalam kandungan salah seorang staf di sini. Kandungan yang baru berusia kurang 5 bulan itu didapati tiada pergerakan serta tiada degupan jantung oleh doktor yang menjalankan pemeriksaan ke atas ibunya yang mengadu kandungannya tidak bergerak dalam tempoh yang agak lama. Dengan itu, kandungan disahkan mati dan perlu dikeluarkan segera bagi mengelakkan jangkitan kuman dalam darah. Dalam situasi ujian begini, para pimpinan yang berada di sana, khususnya yang berbahagia Puan Aziah Mat Jani selaku Timbalan Ibu Zon Haramain dan Encik Ikrimah Rashid selaku Setiausaha Zon Haramain atas panduan pengerusi eksekutif GISB Holdings yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali merangkap pengarah GISB Zon Haramain mengajak dan mendorong semua warga GISB Holdings Cawangan Madinah untuk terus mengaitkan ujian yang menimpa sebagai satu ingatan dari Allah. Maka sebagai hamba hendaklah menerima peringatan ini dan segera bermuhasabah diri, bertaubat dan menagih sebanyak-banyaknya keberkatan agar Allah memberi kemudahan dan jalan keluar yang sebaiknya. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW di bumi berkat Madinah serta keberkatan bermuhasabah bersama. Allah telah memudahkan urusan bayaran caj rawatan hospital yang asalnya berjumlah 6,450 Saudi Rial tetapi diberi diskaun sehingga hanya 821 Saudi Rial. Lebih mengharukan, bayi yang telah dikeluarkan pada 2 Ogos jam 12.40 tengah hari itu direzekikan untuk dikebumikan di tanah perkuburan Baqi' yang amat berkat kerana menempatkan para sahabat Rasulullah SAW dan Ahlul Bait. Begitulah pentingnya panduan dan didikan dari para pimpinan agar setiap individu menghubungkan setiap urusan yang dibuat dengan Tuhan hingga dapat dirasakan kasih sayang Tuhan di dalam setiap ujian dan nikmat yang silih berganti. Apabila mendapat pemimpin, bukan sahaja mendapat ilmu, tapi mendapatkan ibu dan ayah, mendapat bapa yang pengasih, mendapat ibu tempat bermanja. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah SAW pada tarikh 11 Ogos 2020 yang lalu, restoran Nur Malaysia Cairo telah mula beroperasi setelah 6 bulan ditutup. Ekoran undang-undang kerajaan yang telah menghadkan operasi restoran bagi memendung penularan wabak COVID-19. GISB Holdings Cawangan Mesir di bawah naungan yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings merangkap pengarah zon GISB Holdings Cawangan Mesir mempunyai 2 buah restoran iaitu restoran Nur Malaysia Cairo dan GH Corner. Atas panduan dari yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali melalui Ketua Setiausaha Zon Mesir yang berbahagia Tuan Adib Atamimi serta Setiausaha Zon Mesir yang berbahagia Tuan Muhammad Nafiq, seluruh staf GISB Holdings Cawangan Mesir diminta untuk terus meningkatkan diri melalui penghalusan ibadah asas dan kesungguhan melaksanakan tugas-tugasan yang diamanahkan dalam mewibawakan lagi premis perniagaan. Alhamdulillah pada minggu pertama restoran ini dibuka semula, sambutan daripada pelanggan yang sebahagian besarnya terdiri dari pelajar-pelajar Malaysia dan Indonesia amat menggalakkan. Tidak kurang juga pelanggan dari kalangan warga tempatan yang mula berdatangan semula.
Alhamdulillah, Restoran Nur Malaysia turut dikunjungi oleh golongan elit antaranya Duta Besar Indonesia di Mesir, Bapa Helmi Fauzi. Beliau telah singgah untuk makan tengah hari bersama keluarganya ketika berkunjung ke Kota Kahirah sebelum pulang bercuti ke tanah airnya. Pembukaan semula premis perniagaan GISB Holdings Cawangan Mesir di saat kebanyakan restoran-restoran Asia terpaksa menghentikan operasinya adalah hasil dorongan dan panduan para pimpinan GISB Holdings sendiri. Atas keyakinan para kepimpinan GISB Holdings bahawa Allah pasti akan membantu sesiapa yang mendukung agamanya serta dorongan untuk memberikan sebaik-baik perkhidmatan kepada sesama insan. Sementalahan itu, ianya memberi kekuatan kepada seluruh para staf GISB Holdings untuk berkeyakinan bahawa Allah pasti akan menolong orang yang mengusahakan ke arah jalan-jalan takwa. Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sekian sahaja dari kami. Kembali ke studio utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas di Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Senang dengan tenang tidak sama. Senang tanda orang yang mempunyai banyak kemudahan hidup. Tenang tanda orang yang hatinya bahagia. Kalau terpaksa memilih salah satu, maka pilihlah tenang daripada senang. Yang paling baik dapat menguasai kesenangan dan ketenangan, iaitu kedua-duanya sekali. Mari sama-sama saksikan kemeriahan sambutan Aidiladha di seluruh cawangan GISB Holdings. Semoga kita mengambil iktibar dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Demikian panggilan Tuhan yang Esa menggugah hati jutaan manusia untuk berdatangan padanya saban tahun di setiap Zulhijjah tiba. Meriahlah kota suci kecintaan Allah dan Rasul ini dengan sekian ramainya tetamu Allah yang bertanda membawa bersama niat yang satu untuk menuju Tuhan Pencipta. Namun kemeriahan lahirnya bukan penentu meriah juga rohnya. Karena ramainya manusia bukanlah penentu kuatnya agama. Bukankah itu yang kita fahami, bahwa segalanya bermula dari sekeping hati. Ibadah haji hakikatnya ialah satu perjalanan menuju Allah. Bersama rasa hamba yang sebesarnya mempersembahkan diri dengan penuh hina, menyatakan kepada Tuhan, betapalah aku hanyalah cuma secebis kehinaan yang Engkau cipta. Engkau izinkan untuk